Selamat malam, salam sejahtera. Ulasan malam ini paling luar biasa karena ulasan malam ini akan memberitahu, akan membongkar segala-galanya tentang perlembagaan UMNO yang akan diluluskan atau tidak diluluskan pada 16 Julai ini. Dalam masa tidak lebih daripada 10 hari lagi, nasib UMNO akan ditentukan. Bukan lagi oleh Zahid Hamidi, bukan lagi oleh Najib Tun Razak, bukan lagi oleh Tokmat, dan bukan juga oleh Ismail Sabri Yaakob. Tetapi nasib UMNO sekarang terletak pada ROS, dan bagi mereka yang tidak tahu, ROS adalah di bawah kendalian kawalan KDN, Kementerian Dalam Negeri, karena Kementerian Dalam Negeri lah yang memantau ROS. Jadi nasib UMNO sekarang terletak pada ROS yang tidak lama lagi kita nantikan. Jangan kemana-mana, kita nak ulas tentang jika pindahan perlembagaan UMNO ditolak ROS, apa yang akan terjadi kepada Zahid Hamidi dan kepada geng-geng klaster mahkamah. Jika perlembagaan UMNO, pindahan perlembagaan UMNO dalam PAU khas baru-baru ini ditolak oleh ROS, ada 3 perkara yang akan terjadi. Ikuti terus ulasan ini, jangan kau skip karena 3 perkara ini adalah perkara baru yang mungkin kau tak pernah tahu apa yang akan terjadi sekiranya ROS menolak pindahan perlembagaan UMNO ini. Sebenarnya ada 3 perkara yang akan berlaku, bukan sahaja kepada geng klaster tetapi juga kepada semua orang dalam UMNO. Semalam pejabat atau jabatan pendaftar pertubuhan atau ROS memaklumkan bahwa keputusan sama ada pindahan perlembagaan UMNO akan dilulus atau ditolak akan diketahui paling selewat-lewatnya adalah pada 16 Julai ini. Hari ini sudah 8 hari bulan Julai. Bermaksud hanya tinggal kurang 10 hari UMNO akan tahu keputusan itu. Dan pasti yang paling berdebar menanti keputusan ini presidennya sendiri. Karena presidennya akan menemui nasibnya atau mengetahui nasibnya selepas ROS mengumumkan keputusan ini. Pemakluman ROS itu muncul berikutan tanda tanya yang kian meningkat daripada UMNO sendiri, berhubung status pindahan yang diluluskan dalam PAU khas pada 15 Mei lalu. Untuk makluman Anda semua, ada duluan kepada isu seperti ini. Baru-baru ini Warisan juga telah memohon pindahan perlembagaan tetapi telah ditolak ROS. Oleh sebab itu tidak mustahil permohonan UMNO juga mungkin akan ditolak oleh ROS karena sudah ada duluannya, yaitu Warisan. Para pendengar sekalian, pindahan itu menetapkan pemilihan UMNO hanya diadakan selepas 6 bulan PRU dilangsungkan. Bermaksud pada bila-bila masa pun pilihan raya diadakan, ianya hanya boleh dibuat pemilihan UMNO selepas 6 bulan PRU selesai. Jadi tidak boleh pakai sudahlah pindahan ataupun perlembagaan UMNO sebelum ini yang mengatakan 3 tahun sekali pemilihan. Sebab kalau PRU diadakan 5 tahun sekali, otomatis pemilihan UMNO akan 5 tahun sekali kerana 6 bulan selepas PRU diadakan. Jarang sekali PRU diadakan, tidak cukup 5 tahun, hanya baru beberapa waktu ini berlaku macam-macam, termasuk di Sabah sendiri, PRN terpaksa diawalkan karena kehilangan majoriti di Dewan Undangan Negeri. Disebutkan pindahan itu dibuat untuk mengelakkan
berlakunya perpecahan dalam UMNO menjelang setiap kali PRU diadakan. Jadi bermaksud kalau begitu ada kemungkinan parti-parti yang lain juga akan menggunakan duluan UMNO ini pada waktu akan datang. Kalau UMNO menang ataupun UMNO berjaya dalam permohonan pindahan ini, bermaksud parti lain juga mungkin akan menggunakan duluan ini untuk memohon juga parti mereka dilanjutkan. Jadi ada banyak risiko yang perlu ditanggung dan difikirkan oleh ROS sebenarnya sebelum ROS dapat meluluskan permohonan pindahan tersebut. UMNO wajib mengadakan pemilihannya setiap 3 tahun dalam tempoh lanjutan yang dibenarkan. Sebelum ini ialah selama 18 bulan. Perlembagaan UMNO sebelum ini memerlukan pemilihan setiap 3 tahun, dan kalaupun perlu dilanjutkan hanya dibenarkan 18 bulan di dalam perlembagaan UMNO. Walau bagaimanapun, baru-baru ini pemilihan UMNO terpaksa ditunda karena adanya pandemik COVID-19 PKP. Telah melebihi 18 bulan sebenarnya, dan hari ini mereka perlu, bukan hari ini, pada bulan Desember ini adalah tarikh akhir, mereka perlu membubarkan UMNO pula. Mereka perlu mengadakan pemilihan semula, membubarkan kepimpinan UMNO maksud saya. Tetapi dengan pindahan terbaru ini yang dilakukan oleh UMNO di bawah kepimpinan Zahid Hamidi, ini bermakna setiap kali PRU selepas ini mesti dilangsungkan terlebih dahulu sebelum pemilihan parti diadakan. Namun demikian, meski pindahan ini telah diluluskan, ia masih tertakluk kepada kelulusan ROS yang harus membuat keputusan sama ada menolak atau meluluskannya dalam tempo 60 hari selepas PAU khas diadakan. Jadi, sekarang ini ramai orang, terutamanya Zahid Hamidi, amat berdebar-debar menanti keputusan ROS itu. Setakat ini, jangkaan pelbagai pihak berhubung keputusan ROS itu terbahagi kepada 3 kategori. Nah, ini yang saya nak kongsi dengan kamu semua. Ada 3 senario yang bakal berlaku. Menurut pakar dan pemerhati politik, ada 3 senario yang akan berlaku di dalam kelulusan ROS ini. Yang pertama, pindahan itu mendapat kelulusan ROS yang bermakna PRU 15 akan diadakan terlebih dahulu sebelum pemilihan parti. Kedua, pindahan itu ditolak ROS, dan ini berarti UMNO mesti mengadakan pemilihan parti sebelum 29 Desember tahun ini. Ketiga, pindahan itu diluluskan, tetapi hanya berkuat kuasa setelah UMNO mempunyai barisan kepimpinan MT yang baru. Jika Anda tanya kepada saya mana satu yang akan lebih dominan dalam senario ini, saya merasakan yang paling dominan adalah pilihan ketiga, yaitu pindahan diluluskan tetapi hanya berkuat kuasa setelah UMNO mempunyai barisan kepimpinan MT yang baru. Kerana sebabnya barisan kepimpinan MT UMNO yang lama telah melepasi tempo matangnya, perlu dibubarkan, dan undang-undang ataupun perlembagaan UMNO yang baru dipindah itu hanya boleh pakai kepada kepimpinan yang baru, yang masih belum matang waktunya. Dalam arti kata lain, UMNO mesti mengadakan pemilihan parti terlebih dahulu untuk memilih barisan MT, dan pindahan itu tidak boleh dikuatkuasakan pada PRU 15. Sebaliknya, hanya berkuat kuasa pada PRU 16 akan datang. Jadi apa yang berlaku? Jika pilihan pertama menjadi keputusan ROS, ia adalah suatu kemenangan kepada Zahid Hamidi dan mereka yang menyokongnya atau dikenali juga sebagai klaster Mahkamah UMNO. Keputusan itu dengan sendirinya akan menjadikan PRU 15 terpaksa diadakan terlebih dahulu sebelum pemilihan UMNO, sekaligus membolehkan Zahid Hamidi terus kekal sebagai presiden parti semasa pilihan raya nanti diadakan. Tetapi
Jika kategori kedua atau ketiga menjadi pilihan ROS, di mana dalam kedua-dua kategori ini, senario ini memerlukan pemilihan UMNO diadakan terlebih dahulu berbanding PRU15. Maka berikutan daripadanya, Zahid Hamidi tiada pilihan lain melainkan perlu berundur diri secara terhormat. Maksud di sini, maksud kata adalah dia akan bubarkan kepimpinan itu dan meletak jawatan secara wajib untuk pemilihan kepimpinan yang baru. Dengan pemilihan parti harus didahulukan sebelum PRU15, inilah masa yang terbaik untuk UMNO memilih barisan kepimpinan barunya sebelum berhadapan dengan pengundian daripada rakyat dalam PRU15. Oleh kerana Ismail Sabri Yaakob telah memegang jawatan Perdana Menteri serta dimuktamadkan sebagai poster boy Barisan Nasional dalam PRU15. Atas apa pertimbangan sekalipun, beliau semestinya wajib dijadikan sebagai Presiden UMNO untuk berdepan PRU15 itu. Zahid Hamidi yang bukan poster boy malah sibuk dengan turun naik mahkamah dengan sendirinya, sudah tidak relevan lagi untuk terus mempertahankan jawatannya. Kalau Zahid Hamidi benar-benar ikhlas mahu melihat BN menang dan UMNO tidak berpecah menjelang PRU15, tiada laluan paling bermaruah mesti dilakukan melainkan memberi laluan kepada Ismail Sabri Yaakob. Jika bertanding juga yang sudah tentu berpotensi menyebabkan perpecahan dalam UMNO akan berlarutan sehingga PRU15 malah mungkin menyumbang kepada kekalahan BN, ini bermakna Zahid Hamidi yang tidak mau berundur itulah yang menjadi penyebab utamanya. Sahbudin.com. Sekian dulu perkongsian ulasan pada malam ini dengan tajuk yang luar biasa hebatnya, yaitu jika perlembagaan UMNO ditolak ROS, ini masa terbaik untuk Zahid Hamidi undur diri. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.